Tak, dia macam ni pula. Dia masuk. Dah. Okey. Kasih dia orang ni reaction dia lain. Ada. Oh ya bang. Kita pergi kat mana kak? Dah semua masuk kan? Berapa orang dah? Wah, Baru 16. Siapa lagi tak masuk? Kan? Awak. Cowboy. Madam, untuk Canva kan untuk dapat yang apa tu pro tu kan, kalau kita pakai student email boleh dapat pro? Boleh, patutnya boleh lah. Nanti kita go through lah. Kalau boleh saya pun nak yang pro. Kalau boleh saya nak yang pro, saya nak pakai free. Pakai free dia sangat limited. Susah. Betul saya katakan limited ni. dapat pro. Betul lah nak tanya. Siapa lagi tak masuk? Yang masuk ke? 19 tu. 18 tu. Yang sampai 21 last. Oh. Memang pas. Well, nanti kau boleh pakai Canva saja. Memang clear. Nanti kabel biasa. Ya, untuk buka aku cepat tak cakap macam ni. Kau nak aku punya cari sendiri. Itulah. Aku kalau tengok ya, tak ada preset yang lalu. Tak link dan mana. Kan ada tulis tu. Kalau buka team, kita perlu join meeting. Ada tak? Jadi meeting kan? Ada pun tak tahu kalau Ada. Saya ingat kau lagi. Kalau mesti boleh turun kuning atau dia dalam kuning oktober. Boleh try untuk sini. Oh, tak Ada hangat. aku suka lah ke dunia ni. Mesti kau lagi. Dia betul kamu. Mesti ekspresi. Boleh lah. Oh, dia dah request to join. Betul lama kan lain. Dia betul semua. Itulah tak boleh apply to all. Cuba tengok, dapat tak? Tak pernah lah tahu. Tak boleh pun. So ada yang okey dah tak ada ni. Composition aku tak susunan dia. Okey. Dah. Ini sekali. Dah. Aku ni buat request to join je, nanti dia boleh terima. Siapa saya? Yang bikin yang bikin sapi poster tu. Cuba tengok, kita ada satu lagi meeting Kita ada dua meeting. Cakap dengan dia orang yang meeting satu lagi tolong keluar. Siapa boleh sih kalau boleh sih boleh tender ni aku. Tak kena masuk. Project ni masih weekend. Nanti aku on hold kan? Jadi Dah 25. Bolehlah Satya. Satya. Aku bagi yang perlu. Oh dah. Hilang tu. Mana dah masuk status tu dia memang tak ada name, tak ada yang tulis pro. Oh dapat lah. Dah show lah. Dia dah pro lah. Dah pro. Pro dah tu pro. Tak pro lagi lah. Tak pro lagi lah mana. Satu lagi. Aku biasa lagi. Baik dah sedia? Boleh mula?
Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua. Kita sambung lagi kepada sesi yang ke-3 pada hari ini bersama dengan Madam Atika binti Razif. Okay, sesi ini kita akan buat cara mudah buat poster guna Canva. Okay, sebelum kita mulakan program sesi kita pada tengah hari ini, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Tanpa buang masa, kita persilakan Madam Atika untuk memulakan sesi kita. Okay, terima kasih MC pada hari ini, Cik Safia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, so hari ini kita akan buat cara mudah buat poster guna Canva. Okay, so basically saya menggunakan ini slide lah. Slide ni saya jadikan sebagai saya punya poster untuk sesi pada hari ini. Okay, so saya jadikan muka surat yang pertama sebagai poster. Okay, saiz dia berbeza. Maksudnya saiz ni adalah saiz slide presentation. Okay, mungkin untuk yang event-event yang akan datang, so you guys perlu poster yang saiz yang sedikit berbeza. Mungkin menggunakan saiz yang untuk kita post ataupun kita akan buat hebahan secara media sosial. So saiz tu sedikit berbeza lah dengan saiz poster yang saya gunakan. Okey, saya perkenalkan diri saya, nama Atika Razi. Okey, saya merupakan Setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan Pelajar FKE UTM. Dan masa yang diperlukan mungkin kita akan drag sedikit. Okey. Kita akan move to the next slide. Okey, ini sedikit sebanyak berkaitan diri saya dan juga penggunaan dengan Canva Pro lah. So saya menggunakan Canva Pro. So Canva Pro, Canva ataupun canva.com, kita ada Canva yang basic. Okey, kalau you register dengan Canva, so you akan dapat buat poster ataupun dapat edit poster ataupun dapat edit video menggunakan the basic Canva. So hari ini kita akan buat Canva Pro ataupun kita akan dapat Canva for Education. Okay, so kita akan tengoklah macam mana. Alright, so untuk latar belakang ataupun background antara saya dan juga Canva Pro, saya menggunakan sejak awal tahun ni. Okay, sejak awal tahun ni, so saya menggunakan untuk slide presentation untuk dalam kelas. Okay, so as you can see, kita boleh gunakan, ni direct daripada Canva. Okay, so saya kecilkan balik. Alright, so ini adalah saya punya Canva. Okay, so saya pergi ke the right corner at the bottom tu saya untuk buat presentation lah. Okay, so ini direct daripada Canva. Alright, so saya menggunakan slide presentation untuk subjek, okay, ataupun untuk seminar macam ni, ataupun talk. Alright, ataupun saya boleh record presentation tu menggunakan Canva. So kalau you ada perasan, dia ada nampak bulat lah kat bawah tu kalau tengok recorded kalau ada recorded, you nampak ada bulat dekat bawah tu. Itu untuk recorded menggunakan Canva. Okay, so saya juga gunakan poster, okay, design poster menggunakan Canva. So saya ada buat weekly topic subject. Maksudnya yang subjek minggu yang ke-7 ada konten apa, something like that. Okay, ataupun saya menggunakan design poster untuk competition ataupun exhibition ataupun announcement JKPP. So kalau ada pelajar memenangi anugerah ataupun memenangi pertandingan, okay, saya akan buat announcement lah dari pihak JKPP. So kita akan edit, kita akan ada satu template. Okay, so pelajar akan bagi details berkaitan competition tu. So kita akan edit dan hebahan akan dibuat oleh ketua JKPP iaitu Dr. Hafiz. Alright, so dalam Canva juga kita ada video. So kita boleh record video tu. Okay, kita boleh buat video untuk YouTube intro. So kita boleh carilah YouTube intro dekat dalam Canva tu dan dia akan bagi macam montage macam tu lah yang bergerak something like that kan. Then you boleh edit.
You boleh edit in terms of dia punya wording lah. Okay. Alright, so macam ni saya sedang buat lah. So sekarang saya sedang buat e-lab video. So kita punya kelas ataupun kita punya lab session dalam UTM, kita akan buat online. So kami perlukan, kita akan shoot video dekat dalam lab. Okay, kita akan combine dan kita akan jadikan satu video. So bergantung you nak bagi in terms of link of Canva untuk tengok apa atau untuk student access, ataupun you boleh download that video and then you masukkan dekat dalam YouTube ke ataupun mana-mana platform. Okay, saya juga ada sediakan proposal ataupun kita boleh create logo. So macam Safi mungkin ada logo sendirilah. Okay, tapi untuk yang macam kami pensyarah, kita ada setiap sem kita perlu create Microsoft Team channel. So kat situ ada logo yang perlu diletakkan. Kita boleh pakai the default from Microsoft Team, tapi yang tu je lah gambar yang kita ada. So kita boleh create logo yang tersendiri lah. So saya ada create logo untuk PA group ataupun FYP group macam tu. Okay, however untuk hari ni kita akan fokus untuk poster saja. Daripada banyak-banyak yang kita nak guna ni, kita akan fokus untuk poster. So poster ni dia punya pecahan adalah satu sajalah untuk hari ni, iaitu untuk membuat hebahan berkaitan program-program yang you bakal laksanakan. Okay, so macam every exco akan ada program ataupun proposal yang akan dilaksanakan, program apa yang akan dilaksanakan. So kita akan create poster. So nanti petang nanti kita akan present dekat dekan kan? Ada dekan So kita akan present berserta dengan poster, berserta dengan you punya slide presentation, and also mungkin saya tak sure lah you ada dia punya paperwork or something like that. Alright. Macam dah get ready lah untuk terus shoot dia Okay. So kenapa why I use Canva Pro? So Canva Pro dia free untuk pelajar dan juga educator untuk pensyarah lah, ataupun mana-mana email yang ada at utem.edu.my ataupun at universiti lain lah yang berkaitan dengan educator ataupun pelajar, kita boleh claim ataupun kita boleh register using Canva Pro. Okay, and then this Canva Pro adalah web based dan juga application. Kita boleh download dekat kita punya smartphone. Okay, kalau web based kita boleh buka lah di mana-mana lah. Dia cloud based ataupun dia simpan secara cloud. Kita tak adalah nak download ataupun kita boleh download kalau macam kita edit dalam PowerPoint for example kalau edit dalam PowerPoint kita perlu save and then kita perlu share with other team members. Okay, ataupun kita kena upload dekat kita punya cloud. Kalau untuk Canva Pro ataupun Canva, kita just edit dekat dalam web based tu. Okay, yang ketiga, saya suka guna Canva sebab dia no copyright. Apa-apa yang ada dalam Canva, kalau you nak ambil in terms of gambar ataupun template ataupun grafik kat dalam Canva tu, okay, dia tak akan kenakan copyright kat kita. So dia antara Canva dan juga designer lah. Dia ada agreement antara kat situ so that kita dapat that full benefit daripada Canva. Okay, seterusnya macam seperti dalam satu team ataupun dalam satu exco kita ada beberapa orang ahli. Okay, so sekarang kita ada yang beberapa orang physical and then kita ada beberapa orang online. So kita boleh buat live editing. So kita akan share satu link. You dah buat, for example, you dah buat dah design and then you share that link. That link tu kita akan set sebagai boleh edit lah. So kita share that link and then kita punya team boleh access that link and then dia boleh edit kat situ. You boleh nampak lah edit tu. Okay, and then kita ada pelbagai size dan download type. So kita boleh download, okay, for example untuk slide ni saya boleh download in terms of slide presentation. Okay, saya boleh download in terms of video from that slide. So dia macam-macam. Ataupun kita boleh download as a PDF. So bergantunglah. Dan kita boleh compresskan kita punya file tu. Kalau kita tak nak high definition punya size, so kita compresskan. Tu yang best ni Okay, objektif hari ni kita ada dua je. Ada dua je. Satu untuk register Canva Pro.
Okay, satu lagi kita nak buat poster for every event yang kita nak lakukan tu, kita nak propose. Itu saja. So hasilkan poster tu menggunakan Canva Pro. So selepas ni, selepas ni kita akan buat macam mana nak register Canva Pro. So saya laju kalau perlukan saya stop tu mohon utarakan. Okay, so yang ni register for Canva Pro. So saya ada sediakan beberapa link. Okay, so you boleh kalau yang nak apa ni? Nak scan this QR code pun boleh. Okay, ataupun menggunakan this link canva.com.ms_my. Kejap saya kopikan. Saya letakkan di ruangan komen. Okay, kita ada link to Canva Education. Boleh semua ataupun Dr. Hazriq masuk ataupun register ke Canva Education menggunakan email UTM. Okay, menggunakan email UTM. Okay, kalau you buka ataupun you click that link. Okay, so you akan nampak seperti dalam phone ni lah yang ada gambar phone ni. Okay, so welcome to Canva for Education. So sign up with the Microsoft. Kat sini kita akan klik sign up with Microsoft and you boleh masukkan you punya email UTM. Okay. Dah. Daftar diri. Daftar. Apa? Daftar diri pakai email Sign up. Okay, kalau yang di rumah boleh masuk juga. Kalau ada apa-apa masalah boleh unmute your speaker. Dia ada yang student, ada yang guru Okay, untuk yang ada educator. Kalau untuk yang pensyarah lah kita boleh kita boleh assign kita punya role nanti sebagai educator. So saya tak ingat yang awal-awal tu dah letak ke belum? Belum masuk. Sign up. Daftar ni. Continue with email. Okay, kalau macam mana kita nak test, kita punya Canva tu Canva Pro ataupun Canva Basic lagi. Sign up dulu. Mana ni? Daftar diri. Sign up. Sebab sign up dulu. Okay, sign up. Itu yang penting, objektif yang pertama. Kita nak sign up as Canva Pro. Kita punya ni. Letak email. Okay, macam mana kita nak tahu kita punya Canva tu adalah Canva Basic ataupun Canva Educator ataupun Canva for Students. Sekejap Okay, boleh tak pergi ke yang siapa yang dah boleh masuk, dah boleh sign up ataupun dah register. Okay, so saya tunjukkan ini adalah saya punya home Canva. So yang Batman tu saya punya logo lah. Okay, so ada setting kat sini. Okay, so you boleh pergi ke setting. Okay, so kat sini what will you be using Canva for? Kita boleh choose lah. Dah choose belum? Student kan? Choose student. Untuk Dr. Hazriq teacher lah. Dia tak ada lecturer kat situ rasanya. Tak ada. Okay. So make sure the setting is correct. Okay, you boleh edit your email address. Okay, yang online tu dah ni belum? Dah register belum? Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh unmute your speaker ataupun boleh letakkan you punya persoalan di ruangan chat. Ini. Inilah. Okay, kita ada havoc kat sini.
Tu all visitors. 365 lah. Boleh tak? Dah. Slow pula. Bila kalau tak letak is on the team tak apa kan sikit. Dia pilih Oh, dia tak ada ni Nanti kita cuba. Okay, kalau yang kita tak sure lagi, okay, sama ada kita ni Canva Pro ke Canva Basic, okay, you boleh pergi templates, tekan je apa-apa dulu, kita nak tengok dia punya kita punya access tu boleh pergi sampai mana. Okay, create a blank apa-apa. Rangkap. type je. Sikit rangkap. Yang kelas tu. Apa bahasa mana? Allah thank you. Tak tahu buka mana-mana. Ya, ada macam tu lah. Kalau dalam Malay dia ada berbeza sikit setting dia. Nanti dia akan jual tu. Okay, kalau dah habiskan setting, you boleh create apa-apa template. Okay, kita nak tengok kita punya elemen tu, apa yang kita dapat, sama ada kita terima secara Canva for Education ataupun basic. Ada sedih. Dia masuk ke prompt ni. Macam mana? Okay, saya perlu round Tak ada ni tu. Saya pun tak ada pro. Saya pro lah. Ya, saya. Dia tak pro lah. Dia tak pro. Dia tak pro lah. Nampak? Tak ada kunci Tak boleh lah. Tadi ni sekarang. Tadi sini ke? Ni untuk guru. Dah tak ada. Bukan kat sini. Okay. Dia dah kena kod lah. Lagi sekali. Tak, you dah sign up. Boleh. Patutlah. Dah pergi kat bawah punya. Betul jadi kat atas. You tadi you log in pakai you punya sendiri kat bawah. Apa-apa tambah. Patutlah. Boleh tak? Okay, so kalau dia ada gambar yang as you can see kan, dia macam frame tu kan. Kalau dia ada EDU, cari yang gambar-gambar yang letak EDU. Oh, semua okay. Kalau tak ada, ni kau tekan apa tadi? Tadi tekan apa? Patutnya dia akan keluar EDU kalau gambar-gambar tu. Tak ada, memang pro kena bayar. Okay, so kalau yang macam untuk pro, ni lain. Saya Sekarang dah pro ke? sign up je, Sign up balik. Saya boleh pergi dekat link tadi. Link yang ada bagi ni. Link tadi. Tutup balik. Itu daftar diri sekarang. Tekan daftar diri sekarang. Untuk guru. Kan ni mana? Sign up with Microsoft. Education. Sudah. Ada application dah. Apa dia? Tak keluar pro. Jangan pro. Jadi dia macam Dia kata daftar sign diri up. sekarang. Okey. Ni bukan awak. Saya ingat yang atas tu dia. Ya, dah pro. Okay. Aku sign up with Microsoft. Ini aku screenshot yang ni ke? Lah. Dah pro. Dah pro. Kat rumah okey ke? Macam mana nak tahu? Aduh, tak sabar. Dia belum pro. Okay, saya pergi tutup dulu. Okay, mana yang tadi? Okay, saya tak boleh nak tunjuk sebab saya punya memang dah login terus. Okay, pergi ke link yang saya bagi. Untuk yang siapa dah pro tu, dia tak boleh nak login balik. Okay, klik yang link yang saya bagi dekat komen. Ni dia. Okay, kita akan nampak something like this. Okay, so ada Canva utama, temui harga, log masuk, daftar diri. Okay, kita ada satu poster kat situ, Canva untuk pendidikan. So make sure you klik kat sini, daftar diri sekarang. Mana ni? Saya tak boleh tunjuk.
yang purple ni. Mana-mana tekan langsung poster ke. Okay, klik link yang saya bagi dekat komen. Okay, ini adalah website yang dia akan buka. Okay, make sure you daftar diri sekarang dekat bahagian that highlight tu, dekat untuk guru tu. So daftar situ dulu. Sudut. Objektif satu tercapai. Okay, kita tunggu yang online. Kita dapatkan green light dulu yang online sebelum kita move to another slide. Macam mana? Oh, yelah. Syazrin dah boleh ke? Sama tu. Sama ke? Okay, thank you. Izul macam mana? Izul Ifkar? Suasa ni kau tak ni lah. Boleh. Boleh, thank you. Suasa aku nampak kelompok kat sini. Dalam Fahmi dah boleh ke Fahmi? Boleh. Saya nak log out dah. Dia kata container ini NN. Kita letak dalam tu. Okey, ada yang tertinggal ataupun ada yang tidak register lagi, yang tidak dapat register, ada ke? Boleh saya dapat feedback? Boleh lah. Boleh. Tak, tadi aku dah makan dulu. Okay, so since kita dah boleh kat sini. Okay, so kalau untuk yang rakan-rakan yang lain lah, kalau you ada dekat dalam kelas ataupun you need to come up with a poster ataupun you nak cari ataupun nak buat slide presentation, okay, during the class, during every subject, you can use this Canva for education untuk purpose dalam kelas lah. Okay, you can share this link kepada pelajar-pelajar yang lain. Okay. Alright, so this is register Canva classroom. Okay, kalau yang macam yang tadi tak lepas, okay, ini adalah backup lah, backup. So ini adalah saya punya kelas dalam Canva. Okay, saya boleh masukkan ataupun you guys boleh masukkan untuk educator, minta maaf, untuk educator macam Dr. Hazrid, okay, dia boleh createkan satu kelas untuk pelajar-pelajar yang tiada email UTM. Okay, yang tak ada email UTM ataupun pelajar-pelajar lain lah, pelajar-pelajar sekolah. Okay, kita boleh masukkan email UTM, email pelajar ni ke dalam kelas kita. Okay, dan mereka juga boleh menerima Canva Pro juga. So bukan Canva Basic lah, Canva Pro. Okay, so boleh menggunakan, ini link untuk saya punya kelas lah yang bawah ni. Okay, link untuk saya punya kelas. Alright, since semua pelajar-pelajar dah masuk dalam ataupun dah register sebagai Canva Pro, so tak perlulah masuk dalam saya punya kelas. Okay, sama saja. Okay, we are moving to a next slide. Okay, so ini adalah Canva Home. Kalau you buka, inilah Canva you lah. Ini saya screenshot daripada saya punya laptop. So saya baru buat semalam slide tu. Okay, 18 Disember. Okay, ini adalah design you, all your design. So kalau bahagian kiri tu, kita ada beberapa tabs. Okay, as a educator macam saya, kita ada kelas. Kat sini kelas saya, student dalam kelas saya ada 18. Okay, kalau pelajar-pelajar dalam kelas, dia boleh hantar ataupun dia boleh submit dia punya poster ataupun slide kepada educator lah. Kita boleh tengok sekali. Alright, however untuk kelas ni saya hanya membenarkan ataupun saya bagi pass kepada pelajar-pelajar ataupun luar daripada UTM untuk menggunakan Canva secara pro lah. So dia boleh menggunakan Canva tu secara pro. Okay, so kita ada beberapa tab di sebelah kiri. Okay, so ada kat situ all your design. So ini adalah design yang saya buat ataupun yang saya hasilkan. Okay, so by that title, okay, di bawah title tu kita ada bentuk dia. Okay, kita ada presentation. Maksudnya design ni adalah slide presentation lah. Sama juga dengan sebelah yang kedua. Okay, yang nampak macam leather seat ni,
Okay, ini adalah Instagram post. So saya klik saja. So dia punya size tu ataupun dia punya at the end of the product adalah size untuk Instagram. Okay, so yang nombor 4 ni adalah proposal lah. So size dia adalah A4. Something like that. Okay, so kita ada juga beberapa tab di bahagian atas. Okay, kita ada home, ada template, ada features. Okay, you boleh belajar sendiri. Okay, self learning time. So boleh belajar kat rumah ataupun dekat hostel. Okay, macam mana nak gunakan Canva, ada banyak, okay, ada macam-macam video yang disediakan, ada macam-macam tutorial yang you boleh join. Okay, so kat sini yang pricing ni you boleh tengok lah kalau Canva Pro, kalau saya tak silap per year RM350. RM350. So kalau untuk you guys memang berjaya dapat free saja. Okay, objektif 1 tercapai. Alright, so hari ni kita fokus untuk 5 tips poster menggunakan Canva. Okay, kita ada beberapa exco apa yang dipanggil multimedia. Okay, macam Faris mungkin dah pro lah tampil screen Okay, so kita ada beberapa tips kemungkinan untuk orang-orang yang dah biasa ataupun untuk pelajar-pelajar yang dah biasa editing untuk poster. Okay, benda ni nampak macam mudah ataupun celah gigi je lah. So kita tak perlu nak list out. Alright, however untuk talk hari ni, okay, saya list out the 5 tips poster menggunakan Canva. So yang pertama sekali saya letak size kat situ. Itu penting. Okay, kadang-kadang poster ni kita ada size yang besar ataupun kita nak buat hebahan untuk letak dekat board FKE for example. So kita perlukan size yang besar. So that bila kita print ataupun kita save tu, and then kita print, so benda tu kekal dengan dia punya quality. Okay, kalau you edit in terms of Instagram, okay, Instagram dia petak dia kecil. And then you plan untuk print dekat A4 paper. So dia punya impact ataupun dia punya kesan tu dia akan tengok lah in terms of quality dia berbeza. Okay, first of all kena tentukan size. Kat mana you nak tentukan, kat mana you nak buat hebahan poster tersebut. So saya rasa kita ada Safi punya Facebook and then kita ada Safi punya Instagram ada Twitter ke? Saya tak tahu. Ada juga. Okay, saya familiar dengan Facebook dan Instagram saja. Okay, kalau untuk size post Instagram dan Facebook saya rasa lebih kurang sama. Okay, yang petak tu. However untuk stories lebih panjang lah, memanjang vertically. So kat situ kita kena tentukan size hebahan ataupun size poster yang kita nak lakukan. That would be the first step, the first tips. And then we need to have the tema warna. Okay, kita campur so tema warna ataupun warna skin lah, skin color. Okay, untuk yang macam saya buat, okay, saya menggunakan 2 skin color saja, iaitu blue black and also color yellow. So yang background saya pakai putih lah. Okay, so untuk event you, untuk you punya poster, so tentukan within your team members apa warna yang kita nak setkan dekat dalam poster kita. Okay, macam kita punya baju corporate pun kita ada tema kita. So kita ada biru dan juga orange, something like that. Okay, yang ketiga kita perlu ada gambar yang high quality. Yang ni saya suka guna Canva sebab dia memang provide the very high quality pictures. So kalau tak dulu, kalau saya edit using PowerPoint presentation, saya perlu cari dekat Google. Okay, contoh gambar lah, solar, dan saya perlu letak plus HD, high definition lah. So that yang keluar tu semuanya yang high definition. So untuk yang Canva ni kita search saja. Dekat bahagian kat tepi tu nanti later on kita akan tunjuk. Dan dia memang provide kan gambar yang sangat baik, okay, dan gambar tu tiada copyright. Dan juga you need to choose untuk gambar tu yang berkenaan atau yang bertepatan dengan tema ataupun kita punya event tu lah. Contoh kalau expo kebajikan untuk buat nak buat contoh untuk sports lah, untuk sports nak buat untuk bowling tournament.
Okay, so kita boleh cari gambar-gambar yang berkaitan dengan bowling ataupun gambar yang kat mana tempat yang kita nak buat tu lah. So kat Melaka kita dekat sini kita ada satu kan. So, saya tak ingat apa. MITC. So kita boleh search. Okay, kalau macam saya ada buat untuk Melaka River Cruise. Okay, saya cari Melaka River Cruise dekat dalam Canva. Memang ada lah. So saya tak perlulah pergi ke sana untuk tangkap gambar sendiri ataupun kita cari kat Google, tak perlu. Alright, so dalam Canva tu kita boleh cari. Okey, yang keempat kita perlukan text font yang bersesuaian. So kalau untuk normal untuk event ataupun apa-apa hebahan, so teks tu kena jelas, bukan yang calligraphy ataupun yang berpusing-pusing. Teks tu kena jelas and size font tu kena bergantung pada content tu lah. Kalau title kena besar, something like that. Okay, so kalau yang konten dalam tu kita kena kecilkan sikit, kita akan tengok. Dan yang kelima adalah layout. So macam mana kita nak susunkan tu. So sama ada susunan tu tegak, okay, ataupun kita ada dua kolom, okay, tu bergantung. Alright, so ini saja tips, 5 tips untuk menggunakan Canva. Okay, so lepas ni kita akan tengok detail lah. Alright, detail. Okay, so ini adalah size poster. Okay, size poster kalau you pergi dekat you punya home of the Canva. Okay, kalau you type posters. Okay, so usually poster tu under marketing. Okay, under marketing ataupun kita boleh poster tu boleh jadi flyers jugalah. Okay, however poster under marketing usually poster yang besar, size yang A4 tu. Ataupun size yang A3 lah, depending. Okay, tapi kita nak hasilkan poster untuk hebahan di media sosial. So size dia berbeza sedikit dengan Instagram post ataupun Facebook post. So yang kita pilih ialah dekat Facebook post ataupun Instagram post. Yang tu dia akan menentukan size ataupun template poster yang kita nak buat. Kalau kita dah save dekat marketing punya, okay, kita dapatkan poster dekat bahagian marketing. Okay, kita akan dapat size yang lebih besar. And then bila kita nak post tu dia akan crop lah. Dia akan crop. Okay. Tentukan size poster bergantung pada tempat hebahan. So kalau kita nak buat hebahan tu di board FKE, so kita perlukan poster under marketing lah, size yang sesuai. Okay, yang kedua. Ada soalan. Kalau untuk slide. Untuk slide presentation, kita boleh cari je slide presentation. Tak ada masalah. Kita ada soalan daripada komen daripada chat box ke? Tak ada. Tak ada. Okey, saya sambung lagi. Okey, yang tips yang kedua ialah tema warna. Tema warna yang macam saya mentionkan tu, ataupun tema-tema warna pelangi lah. Okay, so kita ada color wheel. Kalau color wheel ni kita boleh tentukan kita punya tema kepada poster kita lah. Okay, for example kita ada Visa kat sini. Okay, Visa Mastercard. Okay, dia menggunakan color biru dan juga orange. Macam kita lah. Okay, so kita dia menggunakan dua warna yang kontras yang bertentangan daripada color wheel tu. So dia menggunakan warna biru dan warna orange. So kita boleh letak logo UTM dan juga FKE. FKE ada juga kan? Biru kan? So saya boleh letak logo kat sini. Okay, next kita ada logo Burger King. Okay, Burger King, so kita based on that logo, kita nampak warna biru, kuning dan juga merah. So dia menggunakan color dari segi warna segitiga. Okay, ataupun you boleh rotate that arrow, okay, untuk dapatkan warna yang bersesuaian. Okay, seterusnya kita ada logo Firefox. Okay, internet, and also kita ada logo Instagram. Okay, these two logos, okay, dia menggunakan warna yang bersebelahan. Okay, dia pakai gradient color lah. So dia menggunakan warna-warna yang bersebelahan daripada, for example untuk Firefox, daripada kuning sampai ke merah.
Okay, kalau untuk Instagram daripada orange sampai ke warna biru, sedikit biru. Okay, so kita boleh menggunakan this color wheel untuk tentukan apakah warna tema poster kita tu. Okay, we are moving to the next slide. Okay, the hanging kejap. Okay, kita ada tutorial Okay, sedikit tutorial. You boleh pergi ke home, you punya home page. Okay, pergi ke tab learn. And then you boleh pergi ke courses, cari ke graphic design basic. And then pergi ke lesson nombor 8. Okay, so saya pergi ke home. Okay, ini adalah home saya. Okay, ada tab learn dekat bahagian atas. Okay, let me zoom out first. Okay, kita ada learn dekat bahagian atas tu. Ataupun dalam setting, kalau you guys pakai setting bahasa Melayu, learn apa? Belajar. Belajar. Okay. So kita klik learn. And then bahagian courses ni, kita ada bermacam-macam Kita ada tutorial dan juga kita ada blog. Okay, pergi ke courses, klik graphic design basic. Graphic design basic. Okay, so dia akan keluar gambar this woman. Okay, so ada beberapa lesson and also tutorial on the side. Okay, so kita ada lesson daripada 1 sampai 12. However, untuk catch upkan masa kita, you pergi ke lesson nombor 8. Okay. Lesson nombor 8, pergi ke activity nombor 8, color wheel basic. Okay, klik dia punya activity kat situ. Okay, klik activity and you will see something like this. Okay, and then you pergi start activity. Kat mana tadi? Kat mana tadi? Dekat learn. Dekat learn, lepas tu pergi ke courses, bahagian courses, di bawah courses so ada graphic design basic. Okay, dekat sebelah kanan kita ada lesson, pergi ke lesson number 8. And then pergi ke activity lah, klik ke activity. Okay. Okay, start your activity. Alright, so this is the page ataupun yang you akan nampak. Okay, mungkin yang sebelah kiri ni berbeza sedikit lah. Okay, kalau for example, saya nak tunjukkan kalau untuk Canva Pro, okay, kalau dekat slide saya, kita ada Merry Christmas kat situ dan kita ada logo orang yang pakai apa? Mortarboard. Okay, ada logo a person with mortarboard and dia ada tulis EDU kat situ. Okay, so kalau you nampak macam tu, means that you boleh pakai this template. Okay, dan menunjukkan you punya account adalah account Canva Pro. Okay, so kalau macam cheers to a happy new year ni yang biru, dia tunjuk free je. Maksudnya untuk Canva basic pun boleh guna. Okay, itu sajalah. Okay, tutup, boleh tutup yang biru tu kita boleh tutup. Okay, apa yang kita nak buat ialah kita nak edit this one. Okay, kat bawah ni kita ada yang bulat hitam ni, kita boleh adjustkan dia punya size. Okay, so ikut you punya kesesuaian. Alright, so yang ni adalah dia punya intro lah. Okay, so pergi ke page nombor 3. Okay, kita ada aktiviti yang pertama. Okay, so kita ada color wheel kat situ. A complementary scheme is made using colors that are opposite each other. Macam kita guna Visa tadi. Okay, logo Visa ataupun logo kita punya tema baju corporate menggunakan color yang bertentangan. Okay, so kita ada warna kuning dan juga warna purple. Okay, so the tutorial is, boleh tak you tukar dia punya background? So do ni lah, change the background to the color that opposite purple on the color wheel. So by clicking your box, okay, macam mana kita nak ubahkan color dia? Okay, so clicking that box, klik saja box tu. Okay, on the top right, on the top left, for example,
On the top left, kita ada colours, block colour kat situ. Okay, first you kena klik dekat box yang you nak edit tu lah. Okay, click that box and then on the left side you ada nampak block colour. Okay, so kita punya text, kita punya block colour adalah grey. So kita nak tukar colour apa tadi? Kuning. 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 Okay, so you boleh cari kuning lah by using this one. Okay, sekejap ni saya tak nampak. Okay. Okay, kita boleh pilih colour lah. Okay, and then boleh change. So that is the how you want to change the colour of the block. Okay, so bila kita ada colour yang warna kuning background, and then kita punya tulisan warna more contrast colour. Okay, kita punya poster akan menonjol lah. Capak lah gitu kan. Okay, so that would be the activity number 1. So we'll go to the activity number 2. Okay, page number 4. Okay, we need to learn the analog colours scheme. Okay, in order according to the wheel colours. Okay, kita ada colour orange, kita ada colour kuning, dan kita ada a soft or pastel colour of orange kat situ. Okay, so can you pick 3 colours that form an analog colour scheme for the cube. So kita klik kita punya box kat situ. So on the left side kita ada 3 colour. So kita boleh ubah. So kita boleh ubah ikut space tu lah, space of the box. So kita ubah. So apa colour lagi? Colour pastel. Okay, yang kedua, okay, nak tukarkan colour kedua, you need to click box yang kedua lah. Okay, you click box yang kedua yang kat atas ni. Okay, you tukar kepada some kind orange. Laju siap Okay, box yang ketiga kita ubah colour merah. Okay, dia pergi ke sini lah. Alright, so ini adalah saya punya hasil the output of the box that have different 3 of colours. Okay, yang kat bawah ni dia ada hint tu kan? Nampak tak? Ada nampak tak hint? Nampak? Kat situ dia guided lah. Dia guided. So this tutorial guided without the instructor, you boleh tengok dia punya apa yang hendak disampaikan tu lah. Okay, we are moving to the next activity. Okay, ni colour yang menggunakan triadic scheme ataupun segitiga yang tadi. Okay, yang ketiga. Okay, you need to change the colours accordingly. So you boleh buat. Okay, you click the image, and then you boleh change dia punya colour. Kuning tu saya kekalkan. Dan kita ada apa purple Seterusnya kita ada apa tu? Biru. Okay. Alright. So this is how you can change the colours based on the image. So we are moving to the next. Okay, dah habis. Okay, tutorial are complete. Okay, so itu saja. Kita back to the slide. Okay, kita back to slide. Okay, ini adalah lesson dia, lesson number 8 for color wheel basic. Okay, next slide is the pictures ataupun gambar. Okay, ini adalah yang berkaitan dengan gambar. Kita perlukan kualiti gambar yang sangat baik. Okay, kuantiti gambar pun tak perlu terlampau banyak ataupun tak perlu crowded. Kita perlukan gambar yang menarik dan juga sesuai dengan konten ataupun teks kita. Okay, so pergi balik kepada kita punya graphic design basic. Pergi ke lesson number 11.
Okay, lesson number 11. Photo love. Okay, so you boleh pergi ke activity and then start your activity. Kenapa gambar setengah sih? Okay, so this is tutorial number 11. Close this one. Okay, kita besarkan ikut kesesuaian. Okay, kita ada tutorial ataupun aktiviti yang pertama. Okay, kita nak adding text, adding negative space around your text makes it easier to read. Okay. So use, what you need to do is use the scale and crop to a zoom in on a focal point and remove distraction. So kita boleh gerak-gerak so bergantung kepada kita punya poster. So sama ada kita nak buatkan tulisan tu ke atas ataupun kecilkan. Okay. So ini adalah tutorial saja. So bergantung. Okay, so this is how you can crop ataupun scale the image. Okay, double click the image and drag one of the selection handle to resize. Ini kita nak cara untuk resizekan kita punya image. Simple tutorial. Okay, next kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Okay, we need to change the transparency of the photo to 50. So kita ada tulisan kat situ, and then kita ada background pictures. Okay, tetapi kita tak dapat baca dia punya text clearly. Okay, apa yang kita boleh buat ialah kita akan tukarkan dia punya opacity lah ataupun transparency. Okay, apa yang you perlu buat ialah you click the pictures. Okay, and then on the top right, kita ada nampak yang macam dot-dot yang macam dumb tu kan. Okay, that is the setting of the transparency. So you click, so dia minta kita tukar kepada 50. Alright. Okay, so now based on that transparency, okay, kita boleh nampak kita punya text ataupun kita punya content more clear. Okay, ini cara je lah. Okay, we are moving to the next activity. Okay, apa yang diperlukan ialah make the red circle slightly transparent and place it behind the text. So dia nak minta kita, ni dah belakang lah belakang text, dan dia perlukan kita untuk transparency yang sedikit saja. Okay, klik balik the circle image ataupun the circle shape. And then kita ubahkan dia punya transparency. So dia tak mengganggu lah tulisan tu. So kalau kita ada yang transparency yang 100%, okay, kita nampak bulat tu dulu, kita nampak teks tu dulu, kita nampak image, baru kita nampak teks. Okay, in order kita nak buat kita punya teks tu lebih ke depan, okay, we make sure the shape color is lower. Something like that. Okay. Alright, the tutorial is complete. Okay, kita pergi balik. Kita punya slide. Okay, yang keempat is the text font. Okay, ataupun jenis teks. Alright, kalau kita type message ataupun WhatsApp, kita tulis I love you kat situ. Dia cakap macam tu je lah. Okay, dia tak ada nada, dia tak ada tone, dia tak ada tulisan ni, dia tak ada bagi tahu intonasi I love you, macam tak ada. Okay, kalau untuk tulisan yang macam ni, yang the inside the red chat ni, okay, kita tahu nampak macam that tulisan more romantic and something like that. Okay, the type of the text memainkan peranan penting. Okay, however kita nak buat poster untuk event. Okay, bila poster untuk event, the text must be clear. Ataupun the text must be jenis yang bentuk bulat-bulat macam ni lah. Clearly yang bulat curve yang macam ni.
Okay, not something like yang ada calligraphy macam ni. Okay. Okay, kita boleh tengok lesson number 5. Lesson number 5 is what the font. Okay, go back there. Okay, kita boleh buka what are the font and then go to your activity. Okay, start your activity untuk font. Okay, kita boleh tutup and then we can adjust the size. Okay, go to your page number 3. Okay, change, what you need to do is change the font of the text below to match the font on the left. So kita nak matchkan tulisan sebelah kiri lah. Okay, so tulisan, okay. Macam mana you nak ubahkan tulisan? Ialah you klik saja tulisan. Okay, and then kat sebelah atas sudah akan tukar setting dia. Okay, kalau you klik dekat teks biasa, you klik kat you punya size page biasa. Okay, bahagian atas ni tak ada apa-apa, tak nampak Okay, sorry. Okay, bahagian atas ni animate and then you ada timing and also you ada colours. Okay, in order you nak change you punya setting of the font, okay, you klik saja you punya tulisan tadi tu. Okay, so the setting kat bahagian atas sudah berubah. Ini adalah setting-setting untuk you punya tulisan tu lah. Kita ada banyak Satu ialah jenis ataupun type of the font. Okay, kita ada size. Okay, you boleh reduce ataupun increase the font size. Okay, ataupun you boleh changekan dia punya text color. Okay, ataupun you nak buat dia punya tulisan sebagai bold. Okay, bergantung. Yang ni effect lah. Effect ialah bila kita nak buat headlines ataupun tajuk tu, usually kita perlukan something yang lebih tebal ataupun kita ada shadow kat belakang tu ataupun kita ada macam ni hollow. Dia nampak tulisan saja, dia tak ada content kat dalam. Okay, ataupun glitch. Kat sini you boleh try and error lah. Okay, kita boleh try and error. Okay. So this is how you edit the font. Okay, saya pergi none. Okay, apa lagi? Untuk slide presentation, okay, kita boleh jadikan that text tu dia masuk secara macam mana ataupun dia keluar secara macam mana. Macam mana saya cakap animation Okay, so bila kita boleh ada animation in terms of the page ataupun animation of the text itself. So you boleh scroll down and then you can choose what are the suitable animation yang you can use. Okay, dia ada logo Queen kat situ. Crown Okay, so usually kalau untuk educator ataupun Canva for student ataupun Canva Pro, okay, you boleh pakai lah ni. Okay, you boleh pakai. However, kalau untuk Canva basic dia tak boleh pakai, dia boleh pakai yang biasa saja. Ini yang penting, yang best lah. Okay, so lagi ada apa? Kita ada dot-dot kat situ. Dia ada banyak lagi setting. Okay, ni untuk underline and this one untuk uppercase. Okay, you can adjust the alignment. Sama ada you nak buat ke kiri ke tengah-tengah ke. Okay, gangguan sebentar. Ataupun you tak nak you punya tulisan tu gerak-gerak, okay, you boleh pergi dot-dot, dia ada kunci kat situ. So kita boleh lock lah, kita boleh lock. Ini nak masukkan link ke macam mana. Okay, dia ada position, you boleh try and error. Okay, so next, page number 4. You need to change the font of the text below to something more exciting. Okay, ni tak exciting dia kata. Okay, tulisan ni you klik saja. Kalau you tak suka tulisan ni, you klik saja. Okay, tulisan ni nama dia Arial.
Okay, so you boleh pergi, boleh pilih. Banyak macam macam-macam tulisan jenis ni. Okay. For example, okay. Ataupun, okay, bila you klik ataupun try to write, so dia ada kat bawah ni, dia ada beberapa suggestion. Okay, suggestion tulisan yang berkenaan dengan you punya event lah. Contoh kalau yang event corporate ataupun poster yang kita buat, okay, usually kita akan ambil font under corporate. Under corporate lah. So dia akan bagi jenis-jenis ataupun the type of font yang accordingly untuk jenis corporate. Okay. So dia ada macam-macam. Okay. Boleh? Alright, itu saja untuk tutorial tulisan font. Okay, we go back to our slide. Mana? Okay, layout. Okay, yang ni penting untuk you punya nak buat poster. Okay, means that tajuk ni adalah suatu yang ke depan ataupun lebih bold ataupun lebih besar. Okay, yang itu adalah yang penting dalam poster. Okay, kita nak bagi tahu event kita apa. Okay, bowling bersama FKE for example. Okay, and then kita bagi tahu content kita bila kita nak buat event tu. Okay, ini adalah tajuk biasa. Ini saya copy paste saja daripada Canva. Alright, and then yang ketiga adalah siapa yang buat event tu. Usually kita boleh letaklah ke sini Safi. Alright, kecil je lah. Okay, and then dalam poster kita perlukan gambar lah, sedikit gambar yang menarik accordingly to the event. So kalau ini berkaitan dengan teknologi, so kita cari saja teknologi apa dekat dalam Canva dan kita boleh pilih. Okay, kalau untuk event bowling, so kita carilah bowling dekat dalam Canva and then kita boleh letak sedikit gambar di dalam kita punya poster. Okay, bateri saya pun dah nak habis. Okay, boleh pergi ke lesson number 7. Lesson number 7. Lesson number 7. Make it pop. Okay, so this is some activity untuk how you adjust the layout. Okay, you go to the page number 3. Okay, so kita ada heading which is tajuk, and then kita ada subtitle, and then also kita ada body text. So based on this hierarchy, based on this poster for example, okay, kita kena tentukan yang mana adalah kita punya heading. Okay, macam mana kita nak tentukan ialah by klik dia punya text tu, and then kita boleh ubah dia punya size of the font. Okay, so for example saya nak buat plastik lah, selalunya kat tengah-tengah ni plastic pollution as the head of the topic, and then ini kita nak bercerita animal and birds are under increasing threats from plastic waste. Ini ialah environment. Kita post dekat environment majalah ataupun environment magazine macam tu. Okay, this is how you write ataupun you letakkan dia punya hierarchy of the text. Okay, moving to the next activity. Okay, we need to increase the size of the star below. Kenapa tiba-tiba nak star ni besar? Kita ubah je. Besarkan dia. Okay, so every size, every grafik ataupun gambar, okay, for example star ni kita boleh cari dekat elements. Okay, dekat bahagian kiri sekali, okay, kita ada elements ataupun kita ada uploads. Okay, kalau kita perlukan gambar-gambar yang spesifik,
Okay, macam nak pergi competition, kita nak hasilkan kita punya, kita nak presentkan kita punya gambar of our prototype, okay, ataupun kita punya project, kita kena ada gambar kita sendiri. So kita boleh upload. So kita boleh upload lah, dan kita ada storage kat sini. Sebanyak 100 gig dekat dalam cloud dia lah, cloud Canva tu. So saya dah guna 3%. Banyak 3% tu. Banyak ni. Berjela lah. 100. 100 gig kan? 100 gig. Betul lah tu. Nearly 100 gig. Okay, so banyak lah. Ini ialah gambar-gambar ataupun video kita boleh letak gambar ataupun video. Ni untuk saya punya e-lab lah, e-lab soldering. So saya perlukan sediakan video untuk lab. So saya masukkan video yang kita shoot dekat dalam makmal. So you boleh masukkan, ataupun you boleh masukkan you punya audio. Saya ada recording. Okay. Alright. So ataupun kita cari secara online. Okay, you pergi ke Elements. Okay, for example kita cari star tadi. Macam moon lah. Kita dah ada star, kita cari moon. Okay, so you tekan enter. And then kita ada beberapa tabs kat situ. All, kita ada photos, kita ada graphics and videos. Ataupun audio pun ada. Okay, so dia boleh cari berkaitan subjek tu, moon. Okay, dalam segi gambar. Okay, dalam gambar tu. Ataupun dari segi grafik. Grafik ni yang macam ni lah. Okay, contoh-contoh dia. Ataupun dari segi videos pun ada. So dia tentukan, dia tulis kat situ 14 second. So kita boleh pakai. Okay. So kat sinilah cara you nak cari apa? Cari gambar. So kita nak klik, kita dah ada moon, saya nak guna grafik, masukkan star yang tidur ni. Just klik saja. Okay, that gambar. Okay, that grafik. Okay, bila you klik, you boleh ni, boleh edit lagi. Okay, kalau grafik Okay, kalau grafik, gambar yang grafik, kita boleh edit in terms of dia punya colours. So kita tak sukalah colour warna star tu warna kuning, kita tukarlah putih. So kita masukkan dalam box tu, nampaklah. Okay. So kita punya blusher tu saya tak nak warna pink, so tukarlah warna merah, macam tu. Okay, so simple saja. And then kita boleh edit image. So edit image, tak boleh image remove sebab ini adalah grafik daripada Canva. Okay, kalau gambar kita sendiri, okay, kita boleh edit, kita boleh buang dia punya background. Okay, ataupun kita boleh flip. So kalau untuk bulan ni, dia macam ni. Okay, kita boleh flipkan secara vertikal ataupun horizontal. Okay, bergantung dalam keadaan kita lah. Macam tu. Right. Okay, seterusnya kita nak, we are moving to the next activity. Okay, kita change the color of the word create to a bright yellow. And then change it to the italic. So kalau kita nak ubahkan dia punya word, mana creates dia? Tak nampak pun. Oh ni, sobat sih. Okay, creates. Okay. So click your text of the creates. Okay, kita nak kepada bright yellow. Bright yellow. Kepada color yang kuning yang sangat dekat. Okay. Dan tukarkan kepada italic. Ni yang kat atas ni lah. Okay, so it make our poster more interesting. Okay, kita ada color yang contrast dan kita highlightkan kita punya creates tu. Okay, boleh ambilkan saya punya bateri. Okay, itu saja untuk tutorial colors. Sorry, untuk tutorial tulisan. Layout tadi.
Layout okey, layout. Okey, itu saja. Sekarang kita boleh buat poster. Jom buat poster event. Kita nak makan pukul apa? 1:30. Okay, using this available time. Okay, please create your event poster accordingly. Kalau kita nak buat event yang tertentu, kita buat for example bowling tadi. So kita boleh buat event untuk bowling lah. Poster untuk event bowling. Okay, ini adalah contoh saya punya poster. Okay, ini adalah poster direct daripada slide, the first page of the slide presentation. Okay, however, kalau untuk bahan di social media, okay, saya akan copy paste lah. Usually saya akan copy paste and then make dia punya size tu separuh lah ataupun 3/4 saja. Okay, make sure the title, okay, the title must be big enough. Okay, and then you ada the content of the poster. Okay, for example, saya buat slide ataupun saya buat talk untuk sempena AIS 2022. So yang ni sempena lah event kita ataupun organizer dia adalah AIS 2022. Okay, this is the title of the talk ataupun the title of the seminar, and then this is the content. Okay. Content dia bila, and then platform tu macam mana. Okay, and then saya ada bagi presentation checklist lah. Ni untuk slide tu, untuk webinar tu. Okay, dan ini adalah saya yang akan jadi saya yang speakernya. Okay, and then you boleh letak appropriate pictures. Okay, for example saya letakkan logo UTM dan FKE and also myself. Okay, so apa-apa yang you boleh buat ataupun ada gambar-gambar yang lain yang sesuai, okay, you boleh masukkan di dalam you punya poster. Okay, poster untuk event, however, poster untuk competition, dia berbeza sedikit sebab dalam competition kita telah ditentukan kita perlu letak apa. Okay, kalau for example UTMX dia dah bagi template ni, Dr. Hazri pun mungkin ada kan? Ada buat poster kan. So dia perlukan title of the project, and then dia perlukan this four box of content. So kita perlu edit lah dalam tu. Okay, and then this is our detail lah. Macam tu. Dia berbeza sedikit event untuk poster untuk competition and also poster untuk event. You can see the difference. Okay, so saya bagi masa, kita nak buat berapa minit? Okay, kita boleh buat tutup kejap. Okay, so saya tutup tutorial. Okay, ni video saya punya lah. Okay, so pergi ke home. Alright, so pertama ialah size. Okay, you akan post dekat mana? So you akan post dekat Instagram lah. So lebih sesuai Instagram ataupun Facebook. Okay, kita klik saja. Okay. So as you can see, dia punya size tu macam ni, kecil saja. And then kita boleh create a blank Instagram post. Ni kosong lah from the sketch, from the scratch. Okay, kosong saja ataupun you boleh scroll down and then pilih template yang bersesuaian. Ataupun, okay, you can go to the left side. Okay, left side ni kita ada filters. Okay, kita boleh filter by using style. Ataupun kita boleh filter by using theme, ataupun kita boleh filter by using colours. So kita boleh pilih. Dia ada beribu-ribu, berjuta-juta templates ni. Kalau you scroll down ke bawah, dia akan ada lagi. Sampailah So penat nak cari. Okay, so usually saya akan pergi ke themes. Okay, apa tema kita? Okay, kita boleh cari. Okay, bertemakan makanan. Ataupun bertemakan, saya pergi selalunya profesional ada tak?
Okay, banyak pula tema. Okay, saya pergi teknologi lah. Okay, bila saya klik teknologi, kita ada 1.1k the template of the Instagram post using technology team. So jenuh juga nak cari. Okay, so kita boleh pilih. So menarik saya suka yang macam ni. So kalau nak tu kita boleh klik saja. And then kita boleh customize this template. Okay, by customize this template, dia akan buka. Dia akan open dan kita boleh edit. So dia boleh edit, so kita boleh tutup yang ni. So kita besarkan size accordingly. Okay, so kita boleh edit gambar. Kita boleh edit tulisan. Ini dia menggunakan background lah. Okay, dia menggunakan background. Menggunakan background laptop ni. Okay. So kalau kita nak gunakan elemen, nak cari gambar, kita boleh pergi ke elements. Okay, kalau kita tak suka template ni, kita pun tukar balik template kat sini. Asalkan size dia dah betul dah. Size yang kita pilih adalah size Instagram post ataupun Facebook post. Okay, kita boleh cari kat sini lagi, see all. Ni yang leather tadi lah. Leather seat, saya nampak macam menarik je. Okay, so kalau untuk event, usually macam ni, yang ada tajuk. Okay, kalau you tak puas hati, you tambah je add page and then you click. So dia tambah ada 2 lah. Okay, page yang kedua, this template. Okay, so dia ada gambar event, dia ada gambar speaker. And this is the headlines ataupun the event itself. Okay, so bila kita nak buat, bila masanya, and then kita punya content lah ataupun kita punya program ataupun kita punya persatuan. Macam tu. Okay, kawan-kawan tak suka lagi, kita tambah lagi add page, kita scroll down. Kita ambil yang mana? This one. Klik saja. Okay, so based on this one, kita just boleh edit. Edit saja. Ni kita tak nak gambar dia lah. So kita cari gambar lain. Okay, gambar upload. Gambar saya kan. So saya dah letak gambar siap-siap. Saya guna je. Okay, boleh klik saja Okay, ataupun kalau you nak gambar you. Okay, macam ni. Okay, daripada gambar you punya folder ataupun you punya file, you just klik saja. And then drag dekat you punya Canva. Okay, so dia akan masuk. Dan dia akan upload. So kat situ yang biru-biru ni macam ocean tu dia akan upload. Okay, kalau you klik image, the first image yang tu dia lah image yang terbaru tadi lah. Okay. Alright, so bentuk-bentuk ni, bentuk gambar petak-petak ni, you boleh pergi ke elements and then you type grid. Okay, grid ni dia akan bagi frame frame apalah you nak pakai. Dia ada macam-macam grid. Okay. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Dan kalau nak save macam mana? Dia auto save. Okay, kalau save selagi online ada, kita ada internet connection, dia akan save secara cloud lah. So kalau saya lah, saya pun takut kan, nervous. So pergi kat ni yang ada dekat bahagian atas sekali tu, kita macam refresh kita punya page. Okay, lupa pula. Okay, kita boleh edit kita punya nama Oh, dia tak letak kat sini. Okay, sekejap. Saya pergi ke home, saya balik. Okay, kita pergi klik all design. Okay, so ini Black Electronic Promo Instagram Post. So kita boleh edit nama kita. Sepatutnya dia keluar saya close. Saya buka balik. Okay, dia tak keluar nama kat situ. Kat atas ni. Sepatutnya dia ada kat atas. Oh, dia tak keluar juga Okay, pelik.
Okay, tak apalah, kita tukar je nama kat sini. Dekat home kita tu kita boleh tukar nama lah. So poster Safi. Enter. And then kita nampak dia punya type of that file ialah Instagram post. Alright. So kalau kita nak edit, kita klik saja balik dan kita boleh edit lah. Okay, kalau kita nak tukarkan, dah dapat dah contoh dah dapat dah berpuas hati dengan page yang nombor 1 ni. Okay, kita nak share dekat kawan kita untuk tengok ataupun nak edit sekali, kita boleh tekan this button, share. Okay, and then kita nampak kat sini, share design with others to view and edit. Okay, kita boleh bagi specifically ataupun kita boleh pergi kat sini. Kat bahagian bawah tu, share a link to edit, kita bagi permission for that person untuk edit. Ataupun dia nak guna sebagai template saja. Okay, ataupun kita boleh bagi secara link untuk view. Okay, selalunya untuk macam kelas saya lah, saya akan buat videos. Okay, macam ni lah, solder video untuk solder. Okay, so saya akan share in terms of untuk watch saja. So dia orang tak boleh edit. So kita boleh bagilah that link. Kita copy link and then kita bagi dekat that person untuk edit. Yang ni untuk view. So kita bagi that person untuk edit. Alright. Ataupun kita boleh download. Okay, so kita boleh download in terms of various file. Okay, sama ada high quality image ataupun small size image. Okay, ataupun PDF file. Okay, depending on dekat kita punya tujuan lah. Ataupun kita boleh compress lah, kat sini dia boleh compress. Okay, so kita boleh download. Boleh download semua. Okay. Okay, so kita boleh save ataupun open the folder. Okay, and then kita boleh klik lah. Alright, so this is our page 1 of the poster lah, yang kita berpuas hati contoh for example. Okay, and then kita boleh save ataupun share kita punya final document dekat kita punya team members ataupun kita boleh buat hebahan. Okay, sebagai tambahan kita ada satu apa benda ni, tiga dot ni. Okay, kita ada beberapa lagi setting. Okay, you boleh go through. Alright, kita boleh share in terms of share link sama. Okay, so ataupun kita boleh connect dekat Facebook page. Okay, saya tak connect. Alright, ataupun kalau ini adalah poster ataupun ini adalah slide presentation, you boleh pergi klik these features, present and record. Okay, kalau untuk FYP 2, kalau tak silap saya lah, FYP 2 pelajar-pelajar perlu record untuk diorang punya presentation. Okay, so you boleh buat kat sini lah, present and record. Okay, you can go through kat sini semua. Ada satu lagi. Kalau untuk event, kita nak letakkan QR code. Okay, ataupun link. Okay, boleh pergi ke sebelah kiri. Tadi bentuk macam ni kan. Ke bawah kan lagi. Okay, kita ada QR code dalam ni. So boleh bagi tak satu. So saya ambil apa Okay, saya nak kasi QR code tadi. Dekat Microsoft ni kan, dekat yang comment tu saya ada bagi this link tu Canva Education. Okay, saya place ataupun pastekan saja URL dia, and then dia akan generate code in few seconds. Okay, so mudahlah, kat situ semua ada. Okay, so ataupun kalau you buat presentation, okay, macam tadi saya letak ni embeds ni, so kita boleh letak in terms of the link.
Okay, so add to design. Okay, so dia akan keluar ni. So bila kita nak present, okay, for example kita nak buat full screen. Okay, so kita nampak QR code and also ini adalah yang box cipta dan bekerjasama tu. Kalau kita klik dia akan pergi ke link tersebut lah. Okay, so ini dia. Dia akan pergi ke link this one. So macam tu. Okay. So dia akan masukkan muka depan of the apa yang dia ni lah. Kita tak boleh, saya tak pernah double click to interact. Saya tak pernah tukarkan dia punya gambar untuk yang website tu. So saya tak pernah adjust lah, saya tak tahulah macam mana. So apa saja yang dia bagi tu, itu sajalah. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ni. Okay, macam mana you nak gunakan Canva. Alright. Okay. So tamatlah cara menggunakan Canva Pro pada hari ini. So hopefully you guys boleh come out. So every exco boleh come out their own event poster. Okay, tidak bergantung kepada kita punya exco multimedia. Okay, dan beyond that, you boleh menggunakan edit poster menggunakan Canva untuk dalam kelas ataupun dalam competition and so on and so forth. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Oh salah, sorry. Ini dia gelar apa ni? Tadi